Okey, untuk soalan nombor 5 ni, kita ada perkataan diberi gx, kemudian is gx invertible, kan? Ini maksud dia kita nak tunjukkan adakah gx ni mempunyai inverse. Jadi kalau kita nak show, kan, kita nak show gx ni ada inverse atau tidak, maka kita perlu buat kita kena tunjukkan. Yang pertama kita kena tunjukkan mesti ada gx is one to one function. Gx one to one function. Nak tunjukkan one to one function ni ada dua cara. Ni nanti kamu pilih dalam exam macam mana. One to one function ni dengan cara kalau boleh lukis graf, kita lukis graf lah. Okey. Kalau tak boleh, kita akan guna secara algebraic method. Kalau graf, contoh katakan saya ada graf. Okey, saya nak tahu graf kita ni. Ini contoh okay, adakah graf kita ni mempunyai inverse? Contoh katakan ini adalah fx. Jadi kita gunakan vertical line test. Kalau vertical line test ni langgar satu titik, okay, maka kita boleh buat kesimpulan fx ni adalah one to one. Fx tu one to one. Yang pertama, daripada situ baru kita boleh buat kesimpulan f inverse is. Okay. Kalau katakan kita ada graf, saya ambil graf lain, katakan bentuk C lah pula, bentuk C. Bila kita gunakan vertical line test, dia langgar pada dua titik. Okay. Maka ini contoh f not one to one function. Okay, maka inverse dia tak ada lah. Ini cara yang pertama. Jadi kalau tengok soalan tu, kalau kita mudah lukis graf, kita akan lukis graf. Begitu kita buatlah vertical line test, tunjukkan dilanggar pada satu titik je. Ataupun cara lain, kita boleh gunakan algebraic method. Okay, kalau guna algebraic method, maksud dia kita akan gunakan dua nilai y yang berbeza. Kita andaikan. Jadi kita start dengan andaian, let fx sub 1 equals to fx sub 2. Kita akan proses sehingga kita dapat x1 ni dia sama dengan x2. Okay. Daripada situ baru kita buat kesimpulan fx is one to one function. Daripada situ baru kita buat kesimpulan fx is x inverse is. Okay. Jadi kalau kita kira contoh kalau yang bukannya, contoh macam ni lah. Kalau katakan saya ada fx sama dengan x kuasa 2, maka bila kita guna cara ni, kita akan dapat x1 kuasa 2 sama dengan x2 kuasa 2. Nanti bila kita cari x1 ni, dia akan ada plus minus, kan? Dia akan ada plus minus. Plus minus ni yang kita reject ni. Dia sepatutnya dia cuma ada satu nombor je. X1 sama dengan x2 saja. Baru kita katakan fx is one to one. Okay, boleh faham? Boleh tak? Okay. So kita patah balik kepada soalan tadi. Jadi kalau kita nak show, tengok, kalau kita mahir lukis graf, component lukis graf lah. Kalau tak mahir, maka untuk step yang pertama ni, 5A ni, kita gunakan, katakan let gx sub 1 equals to gx sub 2. Okay, maknanya bila kita gunakan tolak x2. Okey. Ini nanti kita akan proses. Kita akan kuasa 2 kiri kanan, maka hilanglah square root. Ni hilang square root. Kemudian 2 ni pun boleh hilang ni. Negatif pun boleh hilang. Okey.
Akhir nanti kita akan dapat X1 ni dia mesti sama dengan X2. Dia tak ada plus minus, kan? Dia tak ada plus minus. Okey, daripada situ kita akan tahu maka maka gx ni is one-to-one function. Okay. So g therefore gx is one-to-one function. Okey, daripada situ baru kita bagi tahu. Okay. So g in okay. Jadi kalau kita nak tunjukkan ada inverse, maka kita kena tunjukkan one-to-one dia. Okay. Tunjukkan one-to-one, maka baru kita boleh buat kesimpulan g inverse is like this. Okey? Boleh? Belum? Okey. So macam tu lah. Itu soalan yang pertama. Okey, dua markah je. Maksudnya kita tunjukkan ni, ini K1. Ini kalau kita nak tunjuk ni, ini K1, ini K1. Ini jawapan. Okey, kemudian soalan yang kedua, find fx if g fx equals to g inverse. Okey, maknanya untuk yang B ni kita terpaksa cari inverse dulu. Okey, maka kita akan buat ni. Kita akan start dengan gx equals to square root of, ini fungsi yang asal. Disebabkan fx ni adalah inverse, jadi kita kena cari dulu inverse of g. Jadi jangan guna cara di sekolah. Jangan guna start that y equals to square root of 2 minus x over 2. Kita gunakan conversion function. Maksudnya kamu gunakan g inverse. Mesti guna cara ni. Okay. Maksud dia kita akan gunakan g inverse. Kita akan masukkan g inverse ni ke dalam ni. Maksud dia kita akan gunakan function ni, tetapi kita akan gantikan x2 dengan inverse. Jadi kalau nak cari inverse mesti guna cara ni. Yang sebelah kanan ni jangan ubah. Ni sebab kita punya formula x. Okey. Kemudian kamu proses 2. So kita akan dapat g2 minus g inverse over 2 equals to x squared. Selepas kita kuasa 2 kiri kanan, kemudian kamu selesaikan ni. Jadi kalau kamu selesaikan, ni saya ringkaskan je ni, maka g inverse akhirnya kamu akan dapat 4 minus 2x squared. Maksudnya bila kamu proses ni, jadikan g inverse sebagai tajuk. So you akan dapat. Okey, kemudian sebenarnya tujuan kita cari inverse ni, sebenarnya soalan cari fx. Fx ni pula dia sama dengan g inverse, tapi bukan g inverse x. G inverse x over 6. Okay, maksud dia kamu gunakan function ni, tetapi gantikan x tu dengan x per 6. So macam tu. Okay, jadi bila kita ganti, maksudnya bentuk je kita ambil, tapi x ni ganti dengan x per 6. Nanti kamu proses. Ini adalah 4 minus x over 18. Betul tak? 36. Betul. So 4 minus x squared over 18. Dapatlah jawapan untuk fx. Ada soalan setakat ni? Boleh ni? Baik, okey, lemah je. Okey. Okey, kemudian soalan yang pertama, state the domain. Ini soalan yang pertama tadi, find fx. Dah kita dah. Soalan yang pertama, state the domain and range. Patutnya bila state the domain ni, kita tak perlu buat pengiraan patutnya. Okay. Kita hanya bagi tahu jawapan dia. Okey, kita tengok dulu untuk gx.
Gx function dia tadi adalah 2 minus x over 2. Kan? Okey, kalau kamu mahir lukis, boleh lukislah terus ni. Tapi kalau tak mahir, nak tentukan domain, kita boleh tentukan domain berdasarkan algebraic method. Ini katakan saya nak tunjukkan, nak cari domain. Algebraic method, ada salah idea. Okey, algebraic method. Maksud dia saya kira domain by using algebraic method. Algebraic method. Okey. Kalau katakan kita punya function tu bentuk square root of x, maka nak cari domain tu kita boleh gunakan syarat more than or equals to 0. Okay. Sebab square root of negative mana boleh? Kan square root of negative tak boleh. Dia mesti kosong dan ke atas, baru kita boleh nilaikan y ni. Maka kita boleh gunakan syarat ni lah, x more than or equal to 0. Maksudnya domain tu adalah daripada kosong sampailah infinity. Jadi boleh pilih sama ada nak gunakan jawapan ni domain ataupun yang ni. Okay. Kalau katakan square root, katakan y equals to 3 over x, kalau bentuk per, maka kalau kita nak cari domain, sebab di bawah ni mana boleh sama kosong, 3/0, mana ada jawapan. Okay. Jadi kita boleh gunakan syarat domain tu. Maksud dia kita boleh gunakan x tak boleh sama dengan kosong, ataupun kita boleh gunakan negative infinity sampai kosong, union by 0 to infinity. Ini kalau kita buat secara algebraic. Kalau kita lukis kita nampak lah. Kadang kita tak boleh lukis, kita boleh guna secara algebraic method. Okey, yang ketiga, kalau katakan kita jumpa y equals to 3 over square root of x, nak cari domain. Okay. Sebenarnya kalau nak cari domain, dia refer pada bawah je. Kita boleh gunakan syarat yang pertama ni, tetapi kita kena gabungkan dengan syarat yang ni, yang kedua ni. Maksudnya saya boleh gunakan more than 0. Kita kena ambil kira jangan sama dengan kosong, sebab square root tu berada di bawah. Jadi domain dia adalah x more than 0. Ataupun kita boleh buat 0 to infinity. Okay, ini secara algebraic. Katakan saya luaskan lagi. Misalnya dalam kuliah dia, tapi saya tak ajar. Y equals to ln x. Ln x. Sama juga, ln x ni mana boleh negatif. Kosong pun tak boleh. Kan ln kosong, tak boleh. Jadi kita boleh gunakan syarat x more than 0 untuk domain. Kita boleh gunakan 0 to infinity. Okay. Jadi kalau kita patah balik kepada soalan, okay, kalau kita patah balik kepada soalan, okay, soalan GS kita ni adalah soalan B ni, kita punya GS dia dalam bentuk square root. Okay. Katakan saya tak nak lukis ni, saya nak kira je domain. Okay, jadi domain ni kita boleh gunakan syarat 2 tolak x per 2 lebih besar daripada kosong, yang sama dengan, maknanya kalau ikut nota tadi kita gunakan syarat yang pertama. Syarat yang pertama, bila ada square root kita ambil je dalam, kita gunakan syarat lebih besar dan sama dengan kosong. Okay, so kalau kita kira ni kalau kita kira kita dapat x over 2 less than 2, maka x less than 4. Okay, maka untuk jawapan domain kita boleh tulis domain of G equals to negative infinity to 4 include. Okay. Maksudnya domain kita daripada negative infinity sampai 4. Kemudian untuk jawapan range pula, range of G. Okey, kalau kita refer balik pada graf, katakan saya ambil contoh, katakan saya ambil contoh y sama dengan square root of x. Jadi ni kalau kita lukis, dia bentuk dia macam ni lah. Kalau bentuk dia macam ni, maksud dia kita nampak range tu bermula daripada kosong sampailah infinity. Okay. Maka untuk range ni, range of G ni, sebab dia bentuk square root, kita boleh guna peraturan daripada kosong
sampailah infinity. Okey. Kemudian soalan seterusnya, dia nak range of inverse. Jadi sebenarnya kita boleh gunakan jawapan ni, tapi kita buat terbaliklah. Maksudnya domain of G ni dia sama dengan range of inverse. Kamu tulis macam tu je. Kemudian range of G ni dia sama dengan domain of inverse. Okey. Jadi yang penting sekarang ni kita mesti dapatkan domain of G and range of G. Kita dapatkan itu dulu. Kemudian untuk inverse tu kita terbalikkan je. Okey. Jadi kita dah boleh berjaya jawab untuk soalan ni. Okey, faham tak? Hello? Faham Okey. Kemudian soalan seterusnya kita nak lukis graf. Okey, soalan seterusnya kita nak lukis graf. Okey, kita nak sketch the graph. Kita nak lukis G, Gx dan inverse. Okey, kalau kita jumpa soalan ni suruh lukis graf pada paksi yang sama, sebenarnya kita tak payah lukis berdasarkan dua function ni. Kita hanya lukis berdasarkan Gx je. Okey, Gx 2 minus x over 2. Kan? Okay, jadi kita akan lukis. So kita lukis figure sikit. Yes. Okay, ini kita punya paksi x, y. Saya lukis dulu grafnya ni. Okay, kalau kita ikutkan tadi kita punya domain tadi, domain of G daripada negatif infinity sampai 4 tadi kan, 4 termasuk. Okey, maka kita akan ambil, maksudnya x kita 4 dah ni, pada nilai 4. Jadi dia tak boleh ke sana, jadi graf kita mesti ke sini. Ya. Sebab tadi kan saya dah tunjukkan, kalau graf y equal to square root of x, maka graf kita ni dia jadi ke sini. Ya. Kan? Tak. Kalau positif, kalau x tu positif, dia ke sini lah. Tapi kita tengok x ni kan negatif, maka dia terbalik ke kiri. Okay. Maka kita dapatlah graf kita untuk Gx dengan ni. Okay. Tapi kalau kita nak tepat, kita kira lah sikit ni, sebab dilanggar pada paksi y ni di mana. Okay. Jadi untuk dekat sini x kita kosong kan, so gantilah bila x kosong, ni kosong, maka dia ni nilai dia 1. Okay. Carilah pintasan. Kemudian untuk kita nak lukis inverse, tak payah lukis daripada function dia, kita lukis daripada pantulan. Maksudnya saya buat dulu garis, kira macam ni cermin ni. Kan, saya buat garis, ni garis ni adalah y equals to x. Y equals to x. Okay. Jadi kita pantulkan je. Maksudnya kalau x kita 4, maka kita punya y 4 tadi. Y 4 tadi. Kalau y kita square root of 2, maka x tu adalah square root of 2. Jadi sekarang ni graf inverse kita macam ni lah, balik. Yeah. Dan langgar set tu. Betul lah, ini adalah set. Jangan lupa labelkan, ini adalah graf inverse. Okay. Macam tu kalau kita nak lukis graf. Maksud dia, kalau kita nak lukis graf Gx dan G inverse, kita tak payah berdasarkan function dia. Kita lukis satu je. Kita lukiskan Gx je. Yang lain tu kita pantulkan pada y sama dengan x. Kita bermula daripada maklumat ni. Okay, maklumat ni. Ambil dari sini. Tapi kita buat sebelah kiri dulu. Okay, kita akan ambil sebelah kiri dulu. From left hand side. Kita ambil P subset P2 over P2. Okey, kita gantikan P dulu. P adalah 1 over 2 minus 3 set 3 minus Q. Pastikan mesti buat kurungan. Okay.
Kalau tak buat kurungan, dia akan berubah tanda ni. Sepatutnya dia adalah positif. Tapi kalau hilang kurungan, dia akan jadi negatif. Salah tu. So divide by P 1/2 minus 3 sec 3 multiply by 2 minus sec 3. Okay. Jadi untuk yang di atas ni kamu kena expand. Kamu kena expand. Okay, kalau kamu expand, nanti kamu tubur lah. Okay, nanti kamu tubur. Expand yang di atas. Akhirnya nanti kamu akan dapat negatif saya ringkaskan ni. Negatif 3/2 minus 2 sec 3 over. Jadi pun nanti kamu expand ni. Akhirnya nanti kamu dapat 10 tolak 13/2 sec 3. Okey, kalau jumpa yang macam ni, banyak sangat kita punya fraction ni, kita samakan denominator dia. Okey, yang ni kita akan dapat negatif 4 sec 3. Samakan denominator dia. Ini untuk yang atas, untuk di bawah pun sama. So 20 minus 13 sec 3. Okay, bila kita buat macam ni, nanti kita nampak ada nombor yang kita boleh cancel. Okay, so akhirnya kita akan dapat negative 3 minus 4 sec 3 over 20 minus 13 sec 3. Okay, kalau kita jumpa soalan set, kan, kalau kita nampak ada set lagi di bawah ni, maka kita mesti hilangkan set tu dengan cara multiply by conjugate. Hanya untuk set ni, conjugate tu bergantung pada denominator. Kalau limit lain. Kalau limit, katakan limit tu dalam tu ada set. Dalam tu ada set, kita bukan hanya refer pada denominator. Tengok set tu pada di mana. Kalau di atas, maka kita akan multiply by conjugate yang di atas. Tapi kalau untuk soalan set yang tak ada kaitan dengan limit, dia mesti bergantung kepada denominator. So ingat, jangan keliru dengan limit. Limit ni tengok mana set tu berada, atas ke bawah. Kalau soalan set, mesti bergantung pada ni. Kalau darah ni mesti bergantung pada denominator. Okay, so nanti kamu expand ni. Ni pastikan mesti expand. Yang di bawah ni tak payah detail sangat expand sebab dia conjugate. Okay, jadi kamu akan dapat, ni saya ringkas ni, di atas ni kamu akan dapat 216 tambah. Ini selepas kamu expand yang di atas. Expand. Nanti 3 darab 20. Nanti 3 darab 13 sec 3 kan. Kemudian darab pula yang ni. Akhirnya nanti kamu akan dapat. Kamu cek je lah. Cuma untuk yang di bawah ni, tak payah expand detail sangat. Guna conjugate. A minus B multiply by A plus B. Kita guna dapat tu kan. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okay. Nanti bila kamu buat yang tu, kamu akan dapat 103. Okay. Nanti kamu cek lah. So yang ni kita ambil 400 tolak 507 agak kan. Nanti kamu cek lah. Okey, kemudian kita sekarang nak cari A dan B. Jadi sekarang ni kita ambil soalan yang kita ambil dulu. Kita dapat 26 per 107 tambah dengan 109 sec 3. Comparekan dengan A plus B sec 3. Okay. Jadi daripada sini kita nampak rupanya A ni dia sama dengan 216. Yang B ni kita ambil kan. Okay. So kita akan dapat jawapan dia adalah A itu adalah 216 per 107 dan B itu adalah 119 per 107. Okey, kita kuasa 2 kan dulu. So kita akan dapat E over log X to base 7. Tapi kena ada kuasa 2. Okey, kemudian kita salinkan ni tambah dengan log X to base 7.
Okay, sekarang ni bila kita jumpa log, ada banyak log ni. Kita kena pastikan log ni base dia mesti sama. So, sekarang ni kita ada dua. Kita ada base 7 satu, base X satu. Jadi kalau kita nak buat pengiraan, kita kena pastikan base dia mesti sama. Jadi kamu kena buat pilihan sama ada nak ambil base 7 semua ataupun base X. Okay. Tapi yang paling mudah, baik kita tukar je yang ni kan, sebab kita tengok yang banyaknya adalah log to base 7. Okay. Jadi sekarang ni log to base X ni kita tukar supaya sama dengan ganjilan sebelah. Okay. Jadi yang ni kal. Jadi ingat balik bagaimana kita nak tukar base. Okay. Yang ni tadi saya nak tukar kepada base 7. Base 7. Cara dia, kita akan ambil nombor yang di atas ni, letak ke atas, yang kecil ni di bawah. Okay. Kalau tutup, kamu boleh rujuk balik lah. Okay, 1 over log to log X to base 7. Okay, kemudian kalau kita boleh nampak nak selesaikan macam mana, kamu terus buat lah. Kalau rasa macam kompleks sangat, kamu boleh gunakan let u equals to log X to base 7 supaya equation ni akan nampak lebih mudah sikit lah. Okay. Tapi kalau nak selesaikan terus, boleh, tak ada masalah. Cuma untuk nak mudahkan pengiraan, kita guna let. Nanti kita akan nampak rupanya ia ni akan jadi 3 over u squared. Ringan sikit. Ini akan jadi, ni log 77 ni sama kan, so 1. Ini pun 1 over u. Rupanya kita akan nampak 3 over u squared equals to 2 over u. Kita jumlahkan. Kalau k tambah k, 2k. So 2k. Okay. Nanti kalau kita selesaikan, kita akan dapat quadratic form. Okay, 2x. Akhirnya nanti kita akan dapat 2x squared minus 3u equals to 0. Okay, mesti bentuk kuadratik. Kamu jangan buat cara macam ni. 2u squared equals to 3u. Kemudian kamu cancelkan u, dapatlah 2u equals to 3. Satu buat ni salah lah. Sebab kalau guna cara ni, kamu hanya dapat u tu satu je, satu nilai. Salah. Dia kalau kuadratik, sepatutnya u tu mesti ada dua nilai. Jadi jangan guna cara ni. Okay. Jadi kita kena factorize u jadi 2u minus 3. Maka baru dapat dua nilai. U equals to 0, satu. Satu lagi u equals to 3 over 2. Ini kita dapat dua nilai. Kemudian soalan bukan tanya u, soalan tanya x. Jadi jangan lupa kita mesti patah balik kepada asal. U ni adalah log x to base 7. Ini pun sama juga, log x to base 7 3 over 2. Okay. Maka ingat balik peraturan bagaimana kalau kita nak dapatkan nilai x ni. So tengok balik peraturan. Kalau saya nak dapatkan nilai x, maka log ni akan hilang. Log ni akan hilang, maka kita akan ambil base kuasa kosong. Okay. So nilai dia 1 lah. Ini pun sama juga. Kalau kita ambil x ni sebagai tajuk, maka log tu akan hilang. Kita akan bermula dengan base dia, kuasa 3/2. Ni nak biarkan macam ni ataupun nak buat dalam bentuk decimal number pun boleh. Okay, boleh. Untuk log ni, log ataupun soalan set, nanti bila jawapan akhir ni, kamu kena check jugalah. Kadang-kadang dua-dua jawapan ni tak boleh guna kan. Salah satu ni tak boleh guna. Cara kita nak kenal, sebab x ni kalau kita dapat satu positif, satu negatif. So refer balik pada soalan. Kalau log negatif, boleh ke tak boleh? Kamu kena check lah. Kena hati kalau soalan log dan soalan set, kamu kena check jawapan. Kalau negatif tu kemungkinan kita akan reject lah, sebab log negatif tak boleh. Okay, untuk soalan ni tak payah check lah, sebab dua-dua positif. Boleh ke ni? Dalam square root pun kamu kena check. Dalam square root kalau ada jawapan negatif tu kamu kena check. Kadang-kadang tak boleh guna jawapan negatif. Pengiraan adalah jawapan negatif, tapi bila kita masukkan ke dalam square root, dia tak boleh. Okay, jadi soalan log, soalan set, kamu kena check jawapan yang kamu dapat, terutamanya yang bernilai negatif. Okey, kita tengok soalan ni, inequalities.
Okey, untuk inequalities ni, dia ingat ni, dia ada peraturan. Dia ada peraturan inequality ni. Yang pertama, kita tak boleh dapat silang. Contoh macam ni kan, kita tak boleh dapat silang 1/x. Yang boleh buat adalah kita kena bawa dia ke sebelah kiri. Itu yang kita boleh buat. Yang tak boleh kalau kamu ambil 1/x less than 4/x, terus kamu dapat 1 less than 4x squared. Siapa yang buat ni salah. So ingat ni, dia sebab inequalities ni dia ada peraturan dia. Dia ada peraturan dia. Peraturan dia tak boleh dapat silang. Yang dapat silang ni, yang biasa kita buat masa di sekolah tu, sebab dia ada simbol sama dengan. Kalau sama dengan boleh. Memang kaedah dia mesti dapat silang. Tapi kalau inequality dia tak boleh. Jadi cara dia mesti bawa ke sebelah kiri. Itu je cara dia yang kita nak selesaikan. Dia tak ada cara cross multiply, tak ada. Okay? Itu yang pertama. Kemudian peraturan inequalities yang kedua, kalau katakan kita masa kita buat pengiraan, contoh kita buat pengiraan dapat X tu nilai dia negatif. Untuk jawapan akhir, kita kena pastikan X ni positif. Masa positif ni yang jadi masalah ni. Biasanya kita akan buat, jadi okeylah negatif 5. Biasanya pelajar akan buat lebih besar juga. Salah lah. Bila kita ubah je X ni, maka semua ni akan berubah termasuk simbol ni. Termasuk simbol ni. Dia akan jadi less than. So hati-hati kat situ. Yang ini okeylah, biasa pelajar memang yang ni tak ada masalah. Tukar jadi positif, ini tukar jadi negatif. Tetapi ada pelajar yang tertinggal ni. Dia kekalkan simbol lebih besar. Salah. Jadi untuk inequalities ni, dua peraturan ni kamu kena ingat. Kalau salah je, daripada awal lagi kamu dapat markah kosong. Okey, nanti contoh ni kita selesaikan. Okey, 1/x less than 4x. Jadi jangan kita tak silang, kita hanya bawa ke sebelah kiri. Kemudian kita akan samakan denominator. Kemudian kita akan buat cross multiply yang katanya. Okey. Untuk step yang ni pun kena hati-hati lah. Sebab biasanya kamu mesti faktor ni mesti guna calculator ni. Okay. Tapi dia calculator nanti kamu akan dapat nilai. Cuba kamu cek calculator ni, berapa nilai X. Okay, cuba cek. Nilai X yang pertama berapa? Nilai X yang pertama. Hello? Cuba cek ni, nilai X yang pertama. Sekejap je. Seorang jawab 1/2 kan? 1/2 satu lagi apa? Negatif 1/2. Okey, maknanya kita akan buat ni lah. 2x tambah 1, satu lagi 2x tolak 1. Okey. Ini kalau kita guna calculator. Tapi kalau kita cek balik, kalau saya darab ni 2x darab 2x, dapat tak positif 4x squared? Dapat tak? Tak dapat kan? Itu yang salah tu. Jadi sekarang ni untuk dekat sini, seloknya kita kena ubah ni. Kita kena ubah ni, pastikan yang ini mesti positif. Okey. Jadi sekarang ni untuk yang di atas ni kamu kena ubah. Kamu kena ubah. Dia akan jadi positif 4x squared. Dia ni akan jadi negatif 1. So ingat peraturan tadi. Ikut nota saya tadi kan. Kalau kita nak ubah ni, nak ubah sikit je, nak ubah x je jadi positif, semua akan berubah termasuk simbol inequality. Jadi sama kes dengan ni. Saya ubah yang ni je sebenarnya, tetapi dia akan berubah termasuk lebih kecil jadi besar. Yang bawah ni tekan. Jadi kamu kena ubah ke sini dulu, baru kamu boleh tulis. Jadi bila kamu cek ni, kalau kamu darab kan dapat positif. Okay? Jadi jangan kekalkan nilai negatif, sebab kamu akan guna calculator. Calculator akan beri bacaan ni. Okay? So hati-hati yang dekat sini. Okay? Kemudian bila kita nak selesai ni, tadi saya akan buat lebih besar ni. Ini akan buat lebih besar.
dia lebih besar. Okay, jadi kita akan ambil sempadan. Yang pertama tadi jawapan dia negatif setengah. Yang kedua setengah. Boleh? Kalau saya andaikan ni sama kosong, ini sama kosong, dia ni pun sama kosong, so dapatlah 3 nilai. Okay. Ramai pelajar dia suka buat gini, memang dia dapat nilai. Bila disebabkan ni lebih besar, maka belajar terubat lebih besar, lebih besar, lebih besar, maka ditinggalkan jawapan dia macam tu. Tak boleh lah. Sebab kalau kita nak solve inequalities, dia tak semudah tu kita dapat jawapan. Dia tak boleh daripada sini tu dapat jawapan, tak boleh. Kita dapatlah nilai ni kan, lebih setengah, setengah, kosong. Kemudian bila lebih besar terus lebih besar, lebih besar, lebih besar. Dia tak semudah tu untuk kita dapatkan jawapan. Kalau untuk fraction, untuk inequalities, dia mesti berpandukan kepada at least mesti guna table. Kita mesti guna table. Kena dapatkan jawapan daripada sini. Kita ada 3 nilai kan. So ingat kaedah ni, bila soalan inequalities, dia tak boleh semudah tu dapat jawapan. Dia mesti melalui table. Kalau kuadratik melalui graf. Okay? So kita ambil sempadan kita negatif setengah, kosong, setengah. Okay? Kemudian ambil semua faktor yang ada. Semua faktor yang ada adalah yang pertama 2i tambah 1, yang kedua 2i tolak 1, yang ketiga x. Kemudian kita pilih satu nilai negatif 1, yang ni saya boleh ambil negatif kosong 1. Ambillah mana yang mudah. Kosong 2 boleh, ataupun saya ambil 1. Okay? So gantilah dalam ni. Okay? Kita ganti. Ni kita uji ni. Ni negatif. Tengah uji ya. Kita menggantikan negatif 1 ni dapat negatif juga. Positif, positif, positif. Kemudian yang ni negatif, negatif, positif, positif. Okey, maka jawapan kita, kalau ikutkan peraturan, 2 kurungan ni darab, maka ni darab, lepas tu bahagi. Kalau ikut peraturan lah. Tapi sebenarnya kalau nak cepat, kamu darab dia pun. Kita dapat negatif, negatif. Ini akan dapat positif. Ini akan dapat negatif, positif. Maksudnya jawapan kita berada di sini lah. Ini jawapan kita, berada di sini. Okey. Kita nak pilih kawasan yang mana? Jadi kita mesti pilih sebelum table ni apa simbol untuk inequalities dia. Tadi kan lebih besar kan? Kita jangan refer daripada punca soalan. Kalau punca soalan tadi dia less than, tu tak boleh pakai. Dia mesti tengok sebelum table ni apa simbol dia untuk inequality dia. Kalau besar, gunakan yang besar. Jangan daripada punca soalan. Itu pun kena hati-hati. Okay, kalau besar maka dia nilai positif, maka jawapan dia ni lah. Yang ni sampai sini positif dan sini. Okay. Maka daripada sini baru kita boleh dapat jawapan. Dia bukan ambil jawapan daripada sini lebih besar, lebih besar, lebih besar. Tak boleh. Dia mesti melalui proses. Okay, maka jawapan akhir dia kita akan tulis x di antara negatif setengah dan kosong. Ni untuk kawasan ni. Cara tulisan jawapan dia ni. Kemudian union by terputus sambung dengan besar daripada setengah. Okay. Ini jawapan kita lah. Tapi kalau katakan soalan tu sebut find solution set. Solution set. Kalau soalan ada minta macam ni, maka kamu ubah sikit cara penulisan jawapan. Kena ada tambahan. Okay. Kalau soalan tu umum je, maka gunakan jawapan yang warna kuning. Kalau soalan minta find the solution set, maka kena tambah cara penulisan. Okay, itu je. Kalau tak, soalan minta yang ni tapi kamu buat jawapan yang kuning ni, maka J1 tak dapat lah. Bilang kata mata. Okey, boleh? Ya. Oh, kamu guna interval. Interval pun boleh. Dia sama ada kamu tulis macam ni, inequalities, ataupun dalam bentuk interval. Open interval negative 1/2 to 0 open interval. Union by 1/2 to infinity. Boleh. Okey, saya nak bagi contoh. Okey, contoh katakan saya ada soalan. Atas dia nombor bukan faktor. Biasa ni dalam kuliah kita akan bincang faktor. Macam tadi faktor.
bagaimana kita nak buat table. Okey, katakan saya buat table salah. Okey, jadi kalau kita nak buat yang ni contoh ini. Okey, daripada atas mana ada nilai X yang berikan nilai kosong, so tak payah. Jadi untuk yang di bawah ni, kalau ni sama kosong, dapatlah X yang pertama 1, X yang kedua negatif 1. Tapi ingat, jangan guna lebih besar. Jangan buat jawapan L lebih besar dari 1, satu lagi L lebih besar dari 1 sebagai jawapan. Salah. Ini dia akan dapat jawapan mesti berdasarkan table. Dia tak ada cara mudah. Ini negatif 1, yang ni adalah 1. Okey, sampai. Kemudian bila kita nak isi dalam table, pastikan semua ni kena ada. Maksudnya negatif 4 pun kamu kena masukkan juga. Bukan tengok faktor dia, termasuk negatif 4 kena letak juga. Okey, kemudian kita ambil satu nilai. Ini katakan saya ambil nilai negatif 2, saya ambil kosong, saya ambil 2. Okey. Okey, untuk yang pertama ni kan, untuk yang pertama ni kita ganti negatif 2 dekat sini. Masalahnya mana ada X kan? Bila tak ada X, tak kisahlah apa jenis X pun, tapi nilai dia kekal dapat negatif 4. Jadi dekat sini kita nak letak negatif ke positif? Ini yang pertama, negatif Dan ni pun negatif juga. Sebab walaupun ganti kosong, mana ada kosong kat sini? Mana ada X? Kekal jawapan dia negatif 4 sampai ke hujung. Okey, ini dalam pelajaran dia tinggal yang ni, dia tak masukkan, dia hanya ambil yang ni je. Salah lah. Okey, pastikan nombor pun kena masuk juga. Cuma dekat sini dia mudah lah. Tak payah kita uji nilai ni. Tengok, kalau nilai dia negatif 4, ambil semua negatif. Kalau katakan soalan ni saya ubah positif 4, maka semua letak positif. Katakan ni positif 4 kan, letak semua positif. Dia tak dipengaruhi oleh nilai N, nilai ni. Okay? So yang lain tu macam biasalah. Yang lain tu kita gantilah. Negatif 2 dapat negatif, kalau kosong negatif, kalau 2 positif. Betul lah. Negatif 2. Ini sepanjang dia apa? Ini salah ni, negatif 2 katanya. Salah. Ini negatif 2. Negatif 2. Negatif 2. Ini saya kena ubah ni, negatif 3. Okey. Negatif 3. Okey, kalau ganti sini dapat negatif juga. Okey, ini negatif, negatif. Kalau ganti kosong positif. Kalau ganti 2 pun positif. Okey, jadi kalau ikutkan soalan ni, kita akan ambil jawapan yang sini. Maka jawapan dia adalah X di antara negatif 2 dan 1. Maksudnya daripada sini kita tak boleh terus kepada jawapan. Dia mesti melalui proses table, sign table. Daripada sini baru kita dapat jawapan. Okey. Cuma saya nak tekankan dekat sini lah. Ramai pelajar dia suka tinggalkannya ni. Kalau tinggalkan jadi masalah. Tapi kalau soalan tu positif 4, kalau tinggalkan okey lagi sebab nilai dia positif. Yang beri kesan tu kalau nilai tu negatif. Okey, jadi untuk lebih selamat, apa ada nombor kat atas ni, tak kisahlah nombor ke faktor ke, mesti masuk dalam sign table.